Kelas kita ya. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah sebelum kita mulakan kelas kita pada petang ini, sama-sama kita membaca suratul Fatihah dan juga doa sebelum mula belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. InsyaAllah seharap semua murid dalam keadaan sihat walafiat, moga semuanya dan berterusan sihatlah, dan semuanya dalam keadaan sihat itu boleh menyertai kelas, kelas yang lain dan seterusnya lah. Okay, baik. Jadi insyaAllah pada petang ini kita akan sambung semula pembelajaran untuk subjek akidah, untuk tahun 3. Baik, dalam kelas yang lepas kita dah selesai belajar berkenaan dengan sifat Allah. Baik, Ustaz ulang kaji sedikit. Iaitulah kita sedang mempelajari tajuk-tajuk penting di bawah topik beriman kepada Allah. Jadi salah satu cara ataupun ilmu yang perlu kita kuasai dan wajib kita beriman kepada Allah itu ialah dengan kita mengetahui dan juga memahami berkenaan sifat-sifat wajib bagi Allah. Betul, Allah itu kita boleh beriman dan kita percaya. Tapi untuk menguatkan lagi dan juga mengukuhkan keimanan kita juga wajib mengetahui berkenaan dengan sifat-sifat Allah. Kenapa? Bila kita tahu sifat, maka kita akan lebih lagi mendatangkan rasa takut, kita rasa gerun kita, rasa rendah dan kecilnya kita, dan kita lebih tahu betapa berkuasanya, betapa hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baik. Jadi dalam kelas yang lepas kita dah belajar berkenaan dengan sifat yang keempat, sifat wajib yang keempat, iaitu mukhalafatuhu lil hawadith. Mukhalafatuhu lil hawadith. Baik, itu sifat yang keempat, sifat wajib Allah SWT seperti mana dalam nasyid yang kita dah biasa dengar. Ingat lagi tak nasyid tu? Allahu wujud. Sifat yang pertama, qidam baqa. Sifat baqa ni kita dah belajar dah tahun 3. Wujud yang qidam ni masa tahun 2 kita belajar. Kemudian sifat baqa yang ketiga, mukhalafatuhu lil hawadith. Ini baru kita belajar yang dalam pembelajaran yang lepas. Jadi hari ini kita akan masuk kepada sifat yang kelima. Sifat yang kelima. Apakah dia? Iaitu sifat qiyamuhu binafsihi. Semua boleh buka mikrofon audio, sebut sama-sama dengan Ustaz sifat Allah yang kelima ini. Ya, boleh buka audio masing-masing, tekan button mikrofon tu. Qiyamuhu binafsihi. Sekali lagi, qiyamuhu binafsihi. Tak apa, Ustaz akan tunjukkan pula perkataannya supaya murid-murid boleh nampaklah dan tahu apa yang disebutkan tadi tu. Okey, baik. Semua boleh nampak tak slide yang Ustaz kongsikan? Boleh. Nampak, Okey, baik. Perhatikan pada tikus ataupun tu mouse tu. Bukan tikus betul tau. Mouse komputer yang Ustaz gerakkan tu. Okey, baik. Kita sebut satu-satu. Qiyamuhu binafsihi.
binafsihi. Baik, sekali lagi ramai-ramai sebut, buka mikrofon semua. Qiyamuhu binafsihi. Binafsihi. Okey, kita gabungkan pula dua kalimah tu. Kita gabungkan qiyamuhu binafsihi. Binafsihi. Baik, sekali lagi qiyamuhu binafsihi. Binafsihi. Okay, baik, sekali lagi qiyamuhu binafsihi. Alhamdulillah. Okey, baik, bagus. Semua boleh baca dan Ustaz boleh dengar suara semua. Okey, baik. Jadi, hari ini kita akan sambung pembelajaran akidah kita untuk sifat Allah yang ke-6 ini. Minta yang ke-6 pula. Minta maaf, yang ke-5. Sifat Allah yang ke-5. Okey, baik. Hari sama-sama kita tengok. Okey, yang pertama, seperti mana kebiasaan sebelum kita Ustaz terangkan dengan lebih lanjut lagi, apakah yang kita nak tahu dalam sifat Allah ini? Qiyamuhu binafsihi. Baik, seperti biasa Ustaz akan panggil nama seorang-seorang seorang-seorang untuk bacakan, Baik, yang pertama Ustaz nak minta Asim dahulu. Ahmad Asim. Okey, Ahmad Asim, Ustaz nak minta sila bacakan yang sebelah kiri ini dahulu, pengertian qiyamuhu binafsihi. Baik, silakan Asim. Pengertian qiyamuhu binafsihi artinya Allah berupaya dengan sendirinya. Mustahil Allah memerlukan pertolongan makhluk. Okey, baik. Terima kasih Asim. Alhamdulillah, bagus. Okey, baik. Jadi, semua dengar. Ini bahagian yang paling penting sekali. Ini pengertian. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan qiyamuhu binafsihi? Baik, dari segi bahasa Arab, qiyam ini daripada perkataan qiyam ataupun perkataan qama. Qama ini berdiri. Tetapi bukanlah maksudnya Allah SWT berdiri. Seperti mana yang Ustaz pernah sebutkan di dalam kelas-kelas sebelum ini, tidak boleh kita memberikan bentuk ataupun sifat apatah lagi jasad kepada Allah SWT, kerana Allah yang menciptakan semua itu. Allah yang menciptakan jasad itu. Jadi mana mungkin Allah SWT berjasad. Tapi walaupun dalam buku, dengar semua, dalam buku dia akan tulis berdiri. Dalam buku dia akan tulis qiyamuhu ini artinya Allah SWT berdiri dengan sendirinya. Tapi Ustaz nak murid-murid semua faham, bukanlah maksud seperti mana kita manusia berdiri. Berdiri tegak macam tu. Tidak. Maksud berdiri itu ialah, Ustaz mudahkan untuk murid-murid faham, berupaya. Bermaksud Allah SWT ada kekuatan dan kekuasaan. Ada upaya. Ada upaya. Ada qudrah. Itu pun satu lagi sifat Allah tu, qudrah. Ada kuasa dengan sendirinya. Maksudnya apa? Allah tidak memerlukan pertolongan makhluk. Qiyamuhu, Allah SWT berupaya atau mempunyai kekuatan dan kekuasaan binafsihi, dengan sendirinya. Nafsun ini, nafsun maksudnya diri. Jadinya Allah SWT dengan kuasa Allah, dengan kekuatan Allah, maka Allah tidak memerlukan makhluk lain untuk berbuat apa-apa. Allah SWT dengan adanya, dengan sendirinya itu sudah maha berkuasa. Maka Allah nak ciptakan alam, tak perlu kepada pertolongan orang lain. Mustahil Allah SWT memerlukan pertolongan makhluk. Sebab apa? Kalaulah Allah SWT memerlukan pertolongan, bermaksud Allah itu hebat atau tidak perlukan pertolongan? Perlu tak? Tak perlu. Maksudnya kalau perlukan pertolongan itu sifat lemah, sifat yang tidak bagus, yang tidak elok. Seperti mana murid-murid nak belajar. Tadi Ustaz tengok ada yang mak ayah ataupun abang kakak yang bantu untuk set up kan, ataupun untuk macam mana nak login, nak pasang ni, nak uruskan gadget tu, nak tekan mana. Jadi kita perlukan kepada pertolongan dan bantuan. Sebab apa? Kita ini makhluk yang lemah.
Kita tak tahu, jadi kita belajar. Sampailah kita tahu, barulah kita boleh buat. Itu pun bila kita nak boleh buat, kita ada batasan kita. Kita ada limit kita. Kita ada sampai tahap mana yang kita boleh buat. Betul tak? Sebagai contoh, Aish masuk lomba lari hari itu Aish. Tahun lepas. Tahun ni tak ada sukan. Jadi nak masuk lomba lari itu, boleh tak kalau Aish bertanding dengan orang dewasa? Masih tak boleh, betul tak Aish? Akan kalah. Sebab keupayaan, kekuatan orang dewasa lebih hebat lagi. Jadi walaupun kita boleh buat sekalipun sesuatu itu, tetap ada batasan. Ada had dia. Tetapi berbeza dengan keupayaan Allah. Berbeza dengan keupayaan dan kekuasaan Allah, tidak ada batasan. Maka Allah tidak perlukan pertolongan daripada apa-apa pun, daripada sesiapa pun, untuk berbuat apa-apa yang Allah kehendaki. Okey, baik. Terima kasih Tuan Yasin. Seterusnya kita akan masuk kepada penerangan. Ini penerangan tadi Ustaz dah mudahkan tadi dengan Ustaz dah sebut tadi. Cuma Ustaz nak minta juga beberapa pelajar untuk baca. Untuk baca. Okey, baik. Ustaz mulakan dengan Syahnas. Syahnas sila baca poin yang pertama. Nampak tak yang Ustaz gerakkan ni? Memerlukan. Silakan Syahnas baca. Memerlukan pertolongan diri yang lain. Dari yang lain. Memerlukan pertolongan diri yang lain. Sifat makhluk yang lemah. Ia mengubah Bighairihi. dari yang lain. Kenapa tadi? Di mana Syahnas? Syahnas tiba-tiba terkeluar. Agaknya mungkin line Syahnas bermasalah agaknya. Okey, baik, tak apa. Okey, baik, betul Syahnas baca tadi. Baik, boleh tengok semua Ustaz gerak. Jangan Ustaz hilangkan box tu. Okey, baik, yang Ustaz gerakkan mouse tadi tu. Baik, Allah SWT kalaulah keadaan ataupun sifat memerlukan pertolongan dari yang lain, itu ialah sifat makhluk yang lemah. Qiyamuhu bighairihi. Macam kita tadi, kita nak belajar. Bila kita nak belajar, kita tak mampu nak terima semua. Jadi kita kena baca, kita kena tulis. Lepas dah tulis, kita kena hafal. Lepas dah hafal, kita nak ingat. Itu satu contoh dalam belajar. Makanya kita perlukan pertolongan. Tetapi itulah sifat kita. Bila kita memerlukan pertolongan, bermaksud kita ini lemah, ada kekurangan dan berbeza dengan sifat Allah yang tidak perlukan segala apa-apa bantuan sekalipun. Okey, baik, terima kasih Syahnas. Seterusnya Ustaz nak minta Luqman Darwish. Luqman Darwish sila bacakan poin yang kedua. Allah tidak bergantung kepada makhluk. Bagus. Bahkan makhluk yang bergantung kepada Allah. Okey, bagus Luqman Darwish. Alhamdulillah boleh baca dengan lancar. Okey, baik. Tengok tadi apa yang Luqman, apa yang Darwish bacakan tadi. Allah tidak bergantung kepada makhluk. Allah tak harap pun kepada makhluk. Bahkan makhluklah yang bergantung kepada Allah. Kita sendiri. Ini Allah SWT sebutkan dalam surah Al-Ikhlas. Ingat tak? Dah hafal dah surah Al-Ikhlas? Kita senang sangat baca kan? Kita dah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus Samad. Ayat kedua tu surah Al-Ikhlas. Allahus Samad. Maksudnya Allah lah tempat bergantung seluruh makhluk. Bukan bergantung tu maksudnya bergantung tu. Itu bukan bergantung itu. Maksudnya kita mengharapkan kepada Allah.
Kita nak sihat, kita minta pada Allah, harap pada Allah. Kita nak bijak pandai, kita harap pada Allah. Kita nak kuat, kita minta, kita berharap kepada Allah. Apa-apa sahaja perkara yang berlaku kepada kita, semuanya adalah dengan izin Allah. Kita tidur, kita kenyang, apa lagi, segala ni itu ialah daripada Allah. Maka kita mengharapkan. Adapun perkara-perkara yang menjadikan kita, contoh, makan itu kita kenyang sebab makan nasi. Itu semua hanyalah sebab. Itu semua hanyalah perantaraan yang memberikan kita keadaan kenyang. Contohnya bila makan. Jadi kita perlukan makan supaya kita boleh kenyang. Bila kita kenyang, kita ada kekuatan sihat dan kita hidup. Tetapi berbeza dengan Allah SWT, Allah tidak perlukan makhluk. Allah tidak bergantung kepada makhluk. Tetapi kitalah makhluklah yang bergantung kepada Allah. Okay, baik, boleh faham ya semua? Okay, baik, seterusnya yang ketiga, Ustaz nak minta jannah. Jannah nasuha, sila baca poin yang ketiga. Allah itu tekan ke okey. Allah itu sempurna, kuasa menciptakan dan mentadbirkan dengan sendirinya. Bagus. Tahniah. Bagus. Jannah dapat baca dengan lancar. Okey, baik. Allah itu sempurna. Jannah baca tadi. Allah itu maha sempurna. Tidak ada kekurangan. Kalaulah Allah itu ada kekurangan, maka layak tak jadi Allah. Tak layak jadi Tuhan. Jadi sebab itulah Allah itu maha sempurna, maka Allah berkuasa mencipta apa-apa pun. Dan mentadbir. Maksud takbir ni menguruskan, menjadi ketua yang menguasai alam ini, seluruh alam ini, seluas-luas alam ini. Alam ini terus sangatlah luas, yang kita baru nampak, yang hidup atas dunia ini baru sikit saja bahagian daripada seluruh alam yang Allah SWT ciptakan. Dan Allah SWT mencipta ini, mentadbir ini, alam ini dengan sendirinya. Tak perlu pertolongan orang lain, tidak perlu pertolongan kepada makhluk lain. Ada persoalan, tanyakan. Baik Ustaz, kalau tak perlu pertolongan makhluk lain, kenapa Allah ciptakan malaikat? Ada tugas-tugas dia. Tak boleh ke Allah buat sendiri? Siapa tahu? Siapa nak jawab? Siapa yang tahu jawapan dia? Silakan kalau tahu. Ada? Kalau Allah itu berkuasa, betul seperti mana disebutkan dengan sendirinya, kenapa Allah ciptakan malaikat untuk melaksanakan tugas-tugas malaikat? Dan kenapa Allah ciptakan Nabi untuk menyampaikan wahyu, dakwah kepada umat manusia? Ada yang nak jawab? Boleh jawab? Hadiah. Okey, silakan Hadiah. Ustaz nak cuba dengar jawapan Hadiah. Sebab Allah ciptakan malaikat untuk bagi tugas nanti dekat dunia nanti macam mana kita nak tahu kita nak catat kebaikan dan keburukan kita. Okey, terima kasih Hadiah. Okey, cubaan untuk jawab yang bagus. Okey, tak apa. Okey, baik. Jadi Ustaz akan sebutkan jawapan dia yang sebenar ataupun macam mana yang telah dijawab oleh alim ulama. Okey, baik. Makanya Allah perlu ada pembantu. Bukan, Allah tak perlukan pembantu. Okey, baik, dengarkan jawapan. Okey, baik. Walaupun Allah SWT berkuasa, dengan sendirinya boleh menguruskan segala-galanya, mencipta, mentadbir, tetapi kenapa Allah SWT tetap ciptakan malaikat, Nabi untuk menyampaikan dakwah dan wahyu kepada umatnya? Baik, dengan jawapannya. Sebab apa? Allah SWT ciptakan malaikat bukanlah maksud Allah perlukan malaikat. Bahkan kalau Allah nak buat apa-apa tugasan malaikat itu satu benda yang tidak mustahil. Boleh saja Allah SWT berbuat begitu. Tetapi diciptakan juga malaikat sebagai maksud lambang kekuasaan. Sebab nak menunjukkan lebih hebat lagi. Maksud Allah SWT, Allah boleh buat. Tetapi kalau Allah ciptakan malaikat dan malaikat melakukan perkara itu, bermaksud malaikat itu pun ada kehebatan dia.
Tetapi mestilah yang lebih hebat ialah yang menciptakan malaikat. Boleh faham tak? Allah SWT berkuasa untuk memberi hidayah. Jadikan semua manusia orang Islam. Tetapi Allah ciptakan Nabi, Allah utuskan Nabi supaya Nabi menyampaikan dakwah kepada orang. Jadi kita tahu supaya Nabi-Nabi ini tahu dan orang-orang nampak bagaimana kesungguhan, boleh belajar, ambil iktibar. Bagaimana kesungguhan, kepayahan seorang Nabi nak menyampaikan dakwah, maka kita akan merasakan itulah kehebatan seorang Nabi. Dan akan akhirnya kembali balik. Kalaulah Nabi itu sendiri sudah ada kehebatan, maka tentulah yang menciptakan Nabi itu lebih hebat. Boleh faham jadi maksudnya Allah SWT ciptakan malaikat, Allah SWT ciptakan Nabi-Nabi dan Rasul, Allah utuskan Nabi dan Rasul sebagai maksud itu menunjukkan kekuatan dan kehebatan Allah SWT. Bukan bermaksud Allah memerlukan pembantu. Boleh faham boleh faham tak? Ke keliru dengan jawapan Ustaz? Ustaz tak faham. Kalau Ustaz bagi contoh lebih mudah. Walaupun tak sesuai, tapi lagi mudah. Okay, baik, sebagai contoh. Kalaulah di Sriti, sekolah kita, Mu'alimah Najibah boleh ajar semua anak murid. Boleh tak? Boleh. Najibah boleh ajar bahasa Melayu, boleh ajar matematik, boleh ajar sains, boleh ajar subjek-subjek kafar. Tapi penatlah Mu'alimah. Mu'alimah lepas kelas tu masuk kelas ini pula. Lepas kelas ini masuk kelas ini. Nak buat kerja-kerja lain lagi. Banyak urusan pejabat nak selesaikan. Jadinya dilantik guru-guru. Dipilih, diambil bekerja guru-guru untuk bantu ajar kelas-kelas dan murid-murid yang ramai ini. Maka kalau murid-murid pun tengok, oh hebatnya Ustaz dan Mu'alimah. Boleh ajar, boleh cerita macam-macam, boleh buat aktiviti. Maka apatah lagi guru besar yang melantik guru-guru tadi, sudah tentu guru besar itu pun ada kemampuan, bahkan ada kuasa untuk melantik ataupun tidak guru-guru itu. Itu maksud dia. Jadinya, guru besar itu pun orang akan lebih nampak hormat. Orang akan lebih hormat lagi. Itu perumpamaan ni lah, walaupun tak sesuai. Tapi itu sekurang-kurangnya yang murid-murid boleh faham. Jadinya Allah SWT cipta malaikat, ringkasan dia, Allah SWT cipta malaikat bukan bermaksud Allah perlukan pembantu. Tidak, tetapi itu tanda kekuasaan Allah. Makanya menunjukkan Allah lebih hebat lagi. Allah lebih hebat lagi. Okey, baik. Seterusnya, kita tengok apakah hukum. Kelas kita tinggal beberapa minit lagi. Kalau tak sempat, tak apa. Nanti kita akan sambung dalam... Maaf, tadi saya terkeluar. Tak apa Darwish, tak ada masalah. Yang penting ada usaha untuk masuk semua dia. So, ucapkan terima kasih. Okey, baik. Seterusnya kita akan tengok apakah hukum. Hukum kita beriman dengan sifat Allah ini. Baik, Ustaz nak minta Hana boleh baca Hana Hamiza. Saya rasa macam lama tak dengar suara Hana. Macam abang di Syaril kat sebelah tu. Okey, Hana boleh baca tak hukum? Okey, baca ke Hana? Okey, sila Hana hukum. Wajib. Wajib bagi Allah bersifat apa tadi yang kita dah latih baca ramalan tadi? Qiyamuhu. Saya baca tadi. Qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi. Okey, baik. Bagus Hana, ada usaha untuk boleh membaca dengan baik. Bagus. Nanti abang Syaril kena banyak tolong Hana. Boleh Syaril? Okey, baik. Terima kasih Hana, terima kasih Syaril. Okey, baik. Tadi kita tengok tadi apakah hukum bila kita beriman kepada Allah, maka hukumnya wajib. Wajib bagi Allah bersifat qiyamuhu binafsihi. Minta maaf. Ini hukum Allah SWT bersifat, bukan hukum kita beriman. Yang tu lepas ni. Baik, maka hukumnya wajib bagi Allah bersifat qiyamuhu binafsihi. Apa tadi? Qiyamuhu binafsihi, berupaya dengan sendirinya.
Maksudnya wajib bagi Allah bersifat upaya dengan sendirinya. Tak perlu pertolongan yang lain. Okey, seterusnya apakah hukum beriman? Okey, hukum beriman Ustaz nak minta Aimi. Aimi Nurhana. Aimi boleh bacakan Aimi. Apakah hukum kita beriman? Hukum Boleh. Hukum wajib. Hukum wajib. ke A ya Muslim. Beriman Allah itu berupaya dengan sendirinya. Okey, baik. Bagus. Aimi ada usaha untuk membaca. Okey, baik. Hukum. Jadi hukum kita beriman. Jadi wajib. Wajib maksudnya tak boleh tinggal. Mesti. Ke atas Muslim beriman. Allah itu berupaya dengan sendirinya. Ke atas Muslim. Siapa itu Muslim? Kita semua dah. Kita semua orang Islam yang dah mengaku Muslim ini yang dah mengucapkan syahadah. Apa itu syahadah? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka bila kita dah ucapkan syahadah, kita semua orang Islam. Jadi semua orang Islam wajib wajib beriman Allah itu berupaya ataupun berkuasa atau Allah SWT itu mampu untuk berbuat apa sahaja dengan sendirinya. Tak perlu bantuan daripada apa-apa makhluk ataupun siapa-siapa pun. Okey, baik. Jadi saya rasa cukup sekadar itu sahaja kelas kita pada petang ini. Jadi nanti insya-Allah kita akan sambung lagi kelas kita. Ada beberapa slide lagi. Nanti kita akan belajar kelas seterusnya dalil. Dalil ni bukti. Bukti Allah SWT itu berupaya dengan sendirinya, dan nanti kita akan belajar pula apakah kesan bila kita beriman ataupun kesan bila kita ingkar, tak percaya Allah tidak berupaya dengan sendirinya. Baik, wallahu ta'ala a'lam. Saya rasa cukup sekadar itu saja kelas kita pada petang ini. Kita akan sambung dalam kelas seterusnya. Baik, ada apa-apa soalan? Ada? Tak ada? Baik, kalau tak ada, sama-sama kita tangguhkan kelas kita dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu bis-solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye semua. Waalaikumsalam Ustaz.